Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Pada video kali ini saya akan bawakan dua kisah seram. Kisah pertama dialami oleh Auni semasa dalam perjalanan pulang ke kampung. Dan kisah kedua pula adalah perkongsian daripada seorang penonton Miro Horor yang dialami semasa Raya Korban baru ni. Let's go. Kisah pertama dialami oleh Auni semasa dalam perjalanan pulang ke kampung. Kejadian ini berlaku pada tahun 2016. Pada satu hari itu, suami Auni bercadang nak gunakan cuti tahunan dia yang masih banyak belum digunakan, nak balik ke rumah dia lah, rumah mak ayah dia lah. Maknanya rumah rumah mertua, mak mertua dan ayah mertua Auni lah. Diorang nak pergi bersama dengan anak lelaki dia yang berumur 7 tahun. Pada hari itu, suami Auni bercadang nak sampai awal. Tak naklah sampai awal pagi. Maknanya sampai ke depan rumah pukul 2-3 pagi macam tu. Kesian lah dekat mak ayah dia. Nak berjaga, nak tunggu diorang balik. Jadi bercadang tak naklah sampai awal pagi. Jadi diorang plan nak sampai di rumah kampung tu sebelum tengah malam. Jadi suami Auni nak gunakan jalan pintas, jalan shortcut. Auni setuju je lah, yang mana-mana lah, jalan mana-mana tak kisah. Diorang bertolak daripada rumah lepas maghrib. Suami Auni memandu, Auni di sebelah dan anak lelaki dia di belakang. Diorang duduk di kawasan bandar. Lepas dah jauh meninggalkan kawasan bandar, jalan jadi semakin sunyi. Kalau macam tadi jalan sibuk dengan kenderaan, tapi sekarang jalan dah jadi makin sunyi. Yang tinggal hanyalah sebuah kereta je. Dekat depan kereta diorang ada satu kereta je. Dah sampai dekat satu simpang, kereta yang di depan kereta diorang tu masuk simpang kanan dan kereta diorang masuk ke simpang kiri. Masa tu anak Auni dah tidur, sebab memang daripada rumah tadi memang dia dah ngantuk. Masuk aja jalan tu terus berubah. Jalannya pun berubah. Kalau macam sebelum ni jalan luas, ada 2 lane, maknanya 2 hala, dah jadi muat satu kereta je, macam jalan sehala macam tu. Tapi jalan masih lagi jalan tar, tapi makin kecil. Kat kiri kanan pun dah tak nampak bangunan, ada banyak pokok, lepas tu bukit-bukit kecil je banyak. Lama keadaan macam tu, maknanya tak nampak kereta. Dari arah bertentangan ataupun daripada belakang memang tak nampak kenderaan, motor ke kereta ke tak nampak. Lama jugalah macam tu. Tapi dah lama tu adalah ternampak satu cahaya kuning daripada jauh. Masa tu baru dalam 2 jam lebih lah suami Auni ni memandu. Tapi dia masa tu mata dah jadi berat, dah jadi mengantuk. Bukan mengantuk yang sikit-sikit lah, mengantuk betul lah. Bila makin hampir dengan cahaya tu, barulah dia orang nampak, rupa-rupanya cahaya kuning tu datang daripada satu masjid. Dekat dengan masjid tu, lebih kurang 50 meter ke depan, ada satu pondok. Pondok yang macam, bukan yang macam bus stop ada kursi tu. Ni macam ada tempat lepak, macam papan yang lintang. Bukan papan lah, macam mana macam rumah kayu, di lantai kayu, macam lantai kayu tu lah. Maknanya boleh baring kat situ lah. Ada satu pondok macam tu kat situ. Jadi bila suami Auni ni nampak daripada jauh, dia pun beritahu lah, kita berhenti sini lah kejap, ngantuk sangat lah rasa. Dapat lelap sekejap pun jadilah. Lepas tu Auni pun setuju lah, sebab bagus juga, sebab dia nak ke tandas, dia cakap. Dia nak buang air, dia cakap macam tu. Jadi suami Auni pun berhentilah di tepi jalan dekat dengan pondok tu. Lepas tu terus dia keluar dan baring di pondok tu. Anak lelaki Auni memang dah tidur kat kursi belakang. Auni pun keluarlah daripada kereta. Auni pun dia menujulah kat masjid tu. Masa keluar daripada kereta tu, Auni terfikir juga, daripada tadi sejak masuk simpang belakang tadi tak nampak sebiji rumah pun. Pelik juga tiba-tiba ada masjid kat sini, terlintas dalam hati dia lah. Masa dia keluar daripada kereta tu, dia macam terdengar suara orang bersembang. Bukan 2-3 orang, ramai dia dengar, tapi sayup-sayup je lah. Dia tak tahu datang daripada mana. Kawasan tu gelap, cuma ada cahaya kuning tadi tu je. Tapi Auni
Tapi Auni dia tak endahkan lah suara tu. Mungkin ada orang, mungkin suara tu daripada masjid tu kot. Mungkin ada orang mengajar ke apa kan sampai lewat malam. Bila dah sampai depan masjid, Auni pelik. Mana orang tadi dengar macam suara orang. Tapi tak kisahlah sebab lampu masih terpasang. Mungkin orang duduk kat dalam kan. Mungkin duduk kat dalam masjid tu. Lepas tu Auni ni dia carilah tandas. Dia tak pernah datang ke masjid tu. Jadi dia tak tahu lah tandas kat mana. Dia jalan keliling kawasan masjid cari tandas. Tak nampak seorang pun. Lepas tu sampai kat belakang baru jumpa ada tandas kat belakang. Masa Auni tengah buang air kecil tu, dia dengar daripada luar ada macam sekumpulan perempuan sedang bersembang. Sekumpulan makcik-makcik lah. Lalu di depan tandas sambil bersembang. Dia pun lega lah. Ada orang rupanya, betul lah tadi dia dengar. Bila dah siap urusan dia, dah siap buang air semua, dah basuh muka, dia pun keluar tandas. Bila keluar tandas tak ada siapa pun. Gelap aja. Auni pun dah mula tak sedap hati. Dia rasa macam ada benda tak kena. Auni pun cepat-cepat keluar daripada kawasan masjid tu dan menuju ke arah kereta. Sepanjang jalan tu, daripada masjid tu sampai ke kereta, dia tak nampak siapa-siapa pun kawasan tu. Gelap aja. Dan tak dengar dah bunyi orang-orang bercakap macam tadi. Bila sampai kat kereta, Auni pun jenguklah dekat tempat duduk belakang. Anak dia masih lagi tidur. Dan tengok dekat pondok, suami dia masih lagi tidur dekat pondok tu. Nak kejutkan macam kesian pula, baru lagi berhenti kan. Tak puas lagi tidur, biarlah tidur dulu. Mungkin setengah jam lagi ke baru dia kejutkan. Lepas tu Auni masuklah balik dalam kereta, dekat tempat duduk dia. Tutup pintu, dia baringkan kursi dia tu. Lepas tu dia mula baring. Auni baring dan pejamkan mata. Masa tu Auni ni rasa macam ada orang tengah perhatikan dia daripada luar kereta. Tapi dia buat tak endah je lah. Sebab dia dah selamat lah dalam kereta kan. Dia just pejamkan mata dan terlelap. Tak lama lepas tu Auni terjaga. Sebab dia dengar bunyi riuh kat luar. Riuh rendah kat luar, suara orang. Bila dia bangun, dia tengok dekat luar cermin kereta. Tengok cahaya terang benderang kat luar. Dengan keretanya banyak. Dia pun keluar. Dia tengok kereta daripada masjid sampai dekat pondok tempat suami dia tidur, dekat kawasan kereta dia tu, penuh dengan kereta orang parking dengan cahaya terangnya daripada masjid tu. Lepas tu Auni ni macam nak tahulah kan ada apa. Tadi tak ada orang, tiba-tiba jadi ramai pula. Mana tahu kot ada orang bagi ceramah ke apa kan. Ustaz-ustaz yang terkenal ke datang bagi ceramah ke, dia pun nak tahu juga. Jadi dia pun pergilah. Dia pergi, dia tengok dekat perkarangan masjid tu ramai orang. Tapi bila dia tengok betul-betul, orang-orang tu semua ramai orang tua. Tengah duduk bersila atas tikar. Auni tengok orang-orang tua tu, ada lelaki ada perempuan, berpakaian, kalau yang lelakinya berpakaian baju Melayu, kain pelekat dan berkopiah putih. Yang perempuan pula berbaju kurung, kain batik dan berkerudung batik, yang tudung kepala tu guna kain batik. Diorang ni semua menghadap ke satu sudut. Tak bunyi apa, tak ada ekspresi muka apa-apa, tak bunyi suara langsung. Sudut yang diorang pandang tu, ada seorang lelaki tengah berdiri, seakan-akan macam bagi khutbah lah, tapi tak bergerak, berdiri aje. Yang ramai-ramai ni pun sama, tak bergerak pun, duduk bersila dan tengok aje kat lelaki yang tengah berdiri tu. Tak bunyi apa-apa. Jadi pelik juga. Tadi riuh rendah, tiba-tiba jadi senyap semua orang. Sedang Auni ni leka tengok dia orang, tiba-tiba adalah suara menyapa daripada belakang. Lepas tu terperanjatlah si Auni ni, palinglah ke belakang sambil urut-urut dada dia. Terkejut. Lepas tu dia tengok ada dua orang makcik. Pakaian makcik ni dua orang sama macam yang makcik-makcik yang ada kat dalam kawasan surau, kawasan masjid tu. Baju kurung, berkerudung batik kat kepala. Lepas tu Auni jawab lah, ya makcik, ada apa? Lepas tu makcik ni tanya, anak nak ke mana ni malam-malam? Lepas tu Auni jawab lah, oh kita orang nak balik kampung. Lepas tu makcik tu mula senyum. Senyuman yang macam mengerikan juga lah. Tapi senyum biasa je lah, macam sengih macam tu lah. Lepas tu makcik tu tanya, aku nak ikut boleh? Dia tanya macam tu, aku nak ikut boleh? Lepas tu Auni masa tu dia rasa pelik dah cara makcik ni bercakap. Dia mula rasa macam lain macam ni makcik ni. Lepas tu dia mula nak mengelak dia cakap,
Tak, minta maaf makcik, tak boleh makcik, sebab kereta kami dah penuh. Dia cakap banyak barang anak saya pun duduk kat belakang. Lepas tu makcik tu tak jawab apa-apa. Makcik tu cuma senyum aje. Cuma kali ni senyuman dia makin lebar dan nampak gigi. Gigi dia orang berdua ni, makcik berdua ni, warna hitam dan nampak macam runcing, macam tajam. Warna hitam, penuh hitam. Barisan gigi dia tu semua totally hitam atas bawah. Mata tak berkelip, mata pandang aje ke arah Auni. Auni masa tu mula jalan mengundur perlahan-lahan. Bila dia tengok makcik tu tak berkelip tengok dia, dia pun pusing belakang, dia terus lari lah. Lari ke arah kereta. Kereta tu dekat pondok kan. Pondok tu dengan masjid lebih kurang 50 meter. Dia berlari lah. Dia berlari, lepas tu dia tengok kat belakang. Masa dia tengok belakang, dia nampak belakang makcik tu ramai lagi tengah berdiri. Orang-orang yang dalam pekarangan masjid tadi tu semua berdiri kat belakang makcik berdua tu. Bila dah sampai kat kereta tu, dia terus masuk dekat tempat dekat dalam kereta, dekat tempat duduk dia lah kat depan. Masuk terus tutup pintu, pejam mata. Tak lama lepas tu dia dengar macam ada orang ketuk cermin belakang. Dia pun tengok tengok ke belakang. Dia nampak makcik, ada seorang makcik. Tapi makcik kali ni dia tak pakai kerudung batik tu, yang tudung kepala batik tu. Rambut dia panjang. Dia macam tak pakai tudung lah. Dia dengar, dia tengok makcik tu macam bercakap. Cermin tutup habis semua. Dia tak dengar lah makcik tu cakap. Tapi kalau tengok daripada gerakan mulut makcik tu, macam seolah-olah makcik tu cakap, aku nak ikut, aku nak ikut, sambil senyum. Maknanya macam aku nak ikut, macam tu. Dalam keadaan senyum, makcik tu senyum. Lepas tu dia tak peduli lah. Dia tengok anak dia pun tidur lagi. Dia pun pejam mata, rapat-rapat dia tutup telinga. Dia macam ni, takut sangat kan, macam tu. Lepas tu dia tersedar. Rupanya dia bermimpi. Auni ni bermimpi rupanya. Bila dia sedar, badan dia berpeluh habis lah. Daripada atas sampai bawah berpeluh. Lepas tu dia tengok lah anak dia kat belakang. Anak dia tidur lagi, lena tidur. Tengok kat luar, suami dia ada lagi tidur lena je kat pondok tu. Dia buka pintu terus pergi kat suami dia. Kejut suami dia. Suami dia bangun lah. Bangun sambil-sambil garuk kepala dengan muka blur tak tahu apa. Dia Auni bagi tahu, jom lah kita sambung lah. Abang dah puas tidur kan, jom kita gerak abang. Lepas tu suami dia ni gitu je lah. Lepas tu terus lah masuk kereta, sambung lah perjalanan. Masa nak masuk balik dekat dalam kereta tu, Auni ni tengok memang betul ada masjid. Tapi lampu kuning, cuma lampu kuning tu je lah. Tak adalah tadi meriah ada orang ramai, kereta banyak, tak ada lah. Tapi masa nak masuk ke dalam kereta tu, Auni ni dengar sekali lagi, aku nak ikut. Dia dengar. Lepas tu dengar macam tu, dia tak peduli lah, masuk tutup pintu. Tapi kali ni bila dia masuk, dia tengok anak dia yang duduk kat kursi belakang tu dah bangun. Bangun menghadap tingkap, dia tengok keluar. Lepas tu tak apalah. Lepas tu suami Auni pun teruslah bawa kereta keluar daripada kawasan tu, teruskan perjalanan. Tak sampai beberapa saat, anak lelaki Auni ni tanya, mak, kenapa tinggal makcik tu? Kesian dia nak tumpang kita tu. Cerita pertama tamat kat situ je lah. Dia orang selamat dah sampai. Bila dah sampai tu, barulah Auni ni cerita kat suami dia apa jadi. Terkejut jugalah suami dia. Kisah kedua ni adalah pengalaman seram yang dikirim oleh seorang penonton Miro Horor yang berasal daripada negara Brunei. Pengirim tak bagi gunakan nama dia yang betul lah. Pengirim ni suruh saya gunakan nama Mubarak sebagai nama samaran dia. Masa kejadian seram ni berlaku, Mubarak dia berada di kampung dia lah. Masa tu raya Korban. Mubarak ni family dia, ayah dia semua terlibatlah dengan upacara korban lah. Maknanya tolong-tolong macam gotong royong lah, macam kat Malaysia juga ramai-ramai kan. Jadi Mubarak ni dia nak tolong juga raya kali ni. Jadi dia minta izin lah dengan ayah dia nak join sekali. Ayah dia bagilah ikutlah, boleh ikut sekali, join sekali. Daripada nak rebahkan lembu tu sampailah ikut orang sembelih, ikut orang lapah daging semua lah. Jadi dapatlah peluang, dapatlah Mubarak ni rasa macam mana orang buat proses korban
Bila dah siap semua lapah daging, potong daging, Mubarak ni diberikan tugas untuk gali lubang untuk dia orang tanam tulang-tulang yang dah orang tak nak nak tanam tulang tu. Jadi ayah Mubarak ni pesan, kamu bacalah zikir masa nak gali lubang tu. Tapi Mubarak ni mungkin dia lupa, dia tak baca dia tak baca zikir-zikir yang ayah dia pesan. Masa di kampung tu, Mubarak duduk kat rumah nenek, kat rumah atuk dia lah. Rumah nenek atuk dia ni, nenek dan atuk dia ni tak jauh daripada tempat orang sembelih lembu tu. Dan tak jauh daripada tempat lubang yang Mubarak ni gali lah untuk tanam tulang tu. Dekat aja, lebih kurang dalam 20-30 meter aja. Maknanya kalau daripada rumah nenek dia boleh nampak tempat lokasi korban tu dengan lubang tu, lubang tanam tulang tu. Dekat sebelah rumah nenek dia tak jauh ada rumah sepupu dia, sepupu Mubarak. Dekat kawasan tu penuh dengan pokok-pokok besar, banyak pokok-pokok besar kawasan tu. Dan kalau malam memang gelap kawasan tu. Dah selesai semua, Mubarak ni baliklah ke rumah nenek dia dengan hati yang senang lah, dengan gembira lah sebab hajat dia tercapai. Dah lama sebenarnya dia nak join orang korban lembu ni. Kali ni dapat. Pada malam harinya, dah lewat lah lebih kurang pukul 11 lebih 12 macam tu. Mubarak ni, dia nak ambil satu barang, tak tahulah barang apa kan. Mungkin charger handset ke apa tertinggal dalam kereta. Kereta parking dekat dengan tempat sembelih lembu tu. Jauh juga daripada rumah lah. Tak tahulah kenapa, mungkin dekat rumah kawasan pekarangan rumah nenek Mubarak ni dah penuh dengan kereta orang lain ke, tak pastilah. Tapi kereta yang ada barang yang Mubarak nak ambil ni parking jauh, dekat dengan pokok yang tempat sembelih lembu siang tadi. Dekat juga dengan tempat tanam tulang tu. Jadi Mubarak ni pun pergi seorang-seorang ke kereta dan buka pintu kereta untuk cari barang yang dia nak ambil tu lah. Masa dia nak buka pintu tu, dia mula rasa lain macam. Mula-mula dia rasa sejuk malam tu, tapi tiba-tiba suasana macam jadi panas dekat keliling dia. Lepas tu masa dia tengah mencari barang dalam kereta tu, dia ternampak dekat depan kereta macam ada satu objek terjuntai. Bila dia tengok macam kain, dia tengok kain yang lusuh, kain putih yang lusuh terjuntai sampai ke bawah. Mubarak pun keluar balik daripada kereta. Dia tengok ke atas. Kain tu daripada atas ranting pokok ke atas. Dia tengok betul-betul, nampak macam ada satu perempuan, seorang perempuan tengah bertenggek di ujung ranting, dengan pakaian lusuhnya yang melirik sampai ke bawah, rambut panjang dan mata yang menyala. Bila tengok macam tu, Mubarak terkaku lah, tak boleh nak gerak, tak boleh nak buat apa. Masa tu nak tutup pintu kereta pun takut, sebab takut benda tu serang dia. Masa tu dalam keadaan takut tu, dia perasan dekat ekor mata dia, di belah kanan dia, di tempat dia tanam tulang tadi siang tadi, ada benda macam bergerak dekat atas tu. Ada satu lagi objek bergerak dekat atas timbunan tanah tempat dia tanam tulang tu. Bila dia tengok, dia nampak ada satu benda besar, lembaga besar berwarna hitam berdiri atas timbunan tanah tu. Dia pun tutup balik pintu kereta dan berlari balik ke rumah nenek dia. Belum sempat dia masuk, ada satu benda memintas tepi dia. Memintas laju. Dia tak kira, dia pun masuk ikut pintu depan. Dia nak masuk balik ke pintu bilik dia, ke bilik dia. Belum sempat dia masuk bilik dia, bilik yang dia menginap lah di rumah nenek dia tu. Dia tengok daripada dalam bilik dia ada benda menjenguk. Ada benda menjenguk. Dia tengok benda yang dia nampak tadi, yang berdiri atas timbunan tanah tempat tanam tulang tu. Benda tu ada dalam bilik dia. Benda tu pula jenguk macam tu. Benda tu pun sampai kat bilik dia dulu daripada Mubarak. Lagi laju benda tu pintas dia. Dah macam tu tak tahu nak ke mana ni. Dia nak pergi ke mana kan? Nak pergi kat kereta ada yang bertenggek tu. Nak masuk rumah nenek ada benda tadi. Benda hitam yang tinggi tu, yang besar tu. Lepas tu dia berlari, dia pergi rumah sepupu dia, rumah sebelah rumah nenek dia lah. Pergi terus ketuk pintu. Masa tu orang dah tidur lah semua. Pukul 11 lebih, pukul 12 ni orang dah tidur. Bila dia ketuk pintu, sepupu dia buka. Rupanya sepupu dia tak tidur lagi.
Sepupu dia duduk kat ruang tamu tengok TV, tak tahu tengok Gusti ke bola ke tak tahu. Buka pintu tengok keadaan Mubarak ni tercungap-cungap berpeluh. Tanya, "Ai, apa hal kau ni?" Tanya. Lepas tu Mubarak cakap, "Aku nak tidur sini lah malam ni." Alah, lepas tu sepupu dia beritahu, "Alah, kau ni macam tak biasa masuk lah. Mari lah tengok Gusti dengan aku." Lepas tu pun Mubarak ni beritahu, "Tak nak, aku nak tidur lah." Lepas tu sepupu dia beritahu, "Tidur lah, tidur dalam bilik aku tu. Aku nak tengok TV ni. Aku tidur kat luar ni je, kau masuk lah tidur." Lepas tu Mubarak ni ingat, dia dah selamat lah. Dia pun masuk lah bilik sepupu dia tu tidur. Baru dalam 5-6 minit macam tu, dia cuba-cuba nak tidur, dia terperasan ada satu macam perempuan berdiri dekat ujung katil dia, dekat bahagian kaki. Dia nampak macam benda yang bertenggek dekat ranting tadi. Benda tu macam terapung-apung, dia macam bergerak macam ni, bergerak macam tu, dengan kain lusuh, dengan rambut panjang dia tu, dengan mata dia tu, mata menyala dia tu. Sekejap je, lepas tu benda tu terbang ke atas, tembus atap rumah sepupu Mubarak ni. Tapi bukanlah maknanya tembus tu hancur atap tu, tak lah. Dia macam tembus, macam ni nak cakap, macam dia meresap masuk dalam atap dan tembus keluar, macam tu lah, nak cakap pun tak reti. Dia macam hologram cahaya, nak cakap pun tak reti. Tapi dia bukan solid lah, dia bukan tembus maknanya berlubang atap tu, tak. Dia pergi macam tu je, macam benda gaib kan, dia terbang tembus saja keluar, tak tahu benda tu pergi mana. Masa tu Mubarak ni takut sangat sampai terkencing. Mujur dia kencing tu tak banyak. Kalau tak puas pula nak menjawab dengan sepupu dia esok pagi. Setakat itu saja video saya pada kali ini, kisah-kisah seram daripada saya kali ini. Saya harap penonton semua terhibur. Pada penonton yang nak kongsi kisah seram dengan saya, boleh hantar ke alamat email yang saya sertakan kat bawah. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.